Tahukah anda, seramai lebih daripada 21,000 murid telah berhenti sekolah, manakala berpuluh ribu penuntut universiti tidak meneruskan pelajaran mereka? Terdapat banyak masalah yang dihadapi oleh setiap murid dan penuntut universiti pada masa kini. Antaranya, Daniel, kat sini buat apa? Ya, saya tengok saya punya transkrip. Fail ke? Yalah, fail lah. Berapa? Itu moral ke sejarah, itu fail lah. Oh, tak apalah, I pun sama je. I pun fail 2-3 subjek. I biasa lah, saya pun malas nak belajar. Yalah, saya selalu rajin tau, tapi masih fail. Sama lah. Tak mau belajar lagi lah. hello. Hai Rashmi, Hai. you buat apa? I tengah drive baru sampai tempat. I keluar dengan kawan. Tengah letak lipstick ni kat kereta. Tak nak turun. You dah siap ke? Siapa? Assignment? Simon apa? Federal Constitution. Tak lah, I tak buat lah. Malas nak buat lah. Sekarang ni I nak keluar makan dengan kawan. Nak enjoy sikit. Jangan macam tu. Awak kena siapkan tau. Tak nak lah. Bye lah Nat. Nantilah I call. Bye bye. Bye. Jangan macam tu. Bye bye. Stress lah. Kerja nak buat, assignment nak buat, study pula kena buat. Aduh, stress betul. Nat, time kerja ni tengah buat apa? I tengah study. I ulang kaji and then I kena buat assignment, kena buat kerja. I tak ada masa tau tak? I tak ada masa. Kenapa exam Ya, I kena ada exam lagi. I faham. You kena kerja sebab you kena jaga diri, ada duit untuk diri sendiri. Ya, aduh, I bukan keluarga yang senang tau. You pun tahu I macam mana kan? Ya, faham Nat. Namun begitu, apakah yang perlu dilakukan oleh semua pihak, terutamanya guru-guru, rakan-rakan sebaya, ibu bapa, serta diri sendiri dan pihak yang bertanggungjawab dalam membantu pelajar-pelajar tersebut? Antara pihak yang memainkan peranan penting adalah guru-guru dan rakan sebaya. Antara usaha yang boleh dilakukan oleh guru-guru dalam membantu pelajar tersebut adalah dengan mengenali gaya pembelajaran pelajar. Hal ini setidaknya dapat memenuhi keperluan pelajar dan secara tidak langsung dapat menarik minat pelajar untuk terus belajar. Guru-guru boleh menggunakan pelbagai cara yang tidak hanya terhad kepada kuliah dan penerangan. Sebaliknya, boleh menjalankan pelbagai aktiviti dalam pelbagai bentuk seperti projek, lakonan, nyanyian dan sebagainya. Pendekatan sebegini dapat memberi ruang dan peluang untuk murid-murid terbabit aktif dalam pembelajaran dan memudahkan mereka untuk memahami topik atau subjek tersebut. Selain itu, pihak sekolah juga boleh memberikan galakan dan bimbingan kepada pelajar yang menghadapi masalah pembelajaran. Untuk mengatasi masalah ini, guru-guru perlu lebih peka terhadap kelebihan dan kelemahan pelajar tersebut. Komitmen guru dalam memberikan sepenuh perhatian terhadap sikap pelajar ini dapat membantu mereka untuk memperbaiki diri dan menambahkan lagi motivasi untuk meneruskan keputusan yang cemerlang. Dalam pada masa yang sama, guru juga perlu memberikan latihan yang bersesuaian kepada murid untuk terus memperbetulkan kesalahan yang sering kali dilakukan oleh murid bagi menguasai sesuatu subjek atau topik tersebut. Bukan itu saja, rakan sebaya juga dapat memainkan peranan penting dalam mengembalikan keseimbangan rakan dengan cara mengajar dan mengajak rakan untuk belajar bersama-sama. Dengan cara ini, pelajar tersebut dapat mengetahui lebih banyak informasi, tidak hanya tertumpu kepada pengajaran daripada guru sahaja. Kebanyakan pelajar merasa malu untuk bertanya kepada guru jika mempunyai persoalan berkenaan pelajaran. Oleh hal yang demikian,
Rakan sembahyang bijak mampu menjadi tempat untuk mengajukan persoalan. Selain itu, ibu bapa dan diri sendiri juga perlu menjadi watak utama dalam membendung permasalahan ini. Ibu bapa perlu memantau dan menghadkan penggunaan telefon bimbit anak-anak. Hal ini kerana penggunaan gadget ini mampu menjadikan seseorang pelajar itu lalai terhadap tugasan yang perlu diselesaikan. Ini adalah kerana melalui gadget, mereka akan kerap menghabiskan masa untuk melayari sosial media yang mana melalui sosial media ini terdapat beberapa keburukan terhadapnya. Antaranya, sosial media mempengaruhi gaya hidup pelajar tersebut. Apabila pelajar tersebut mengikuti perkembangan rakan-rakan di sosial media mereka juga akan berkecenderungan untuk mengikuti gaya hidup rakan di sosial media seperti melepak, berfoya-foya dan membuang masa dengan perkara yang tidak berfaedah, terutamanya dalam pelajaran mereka. Selain itu, ibu bapa juga perlu menyediakan kelengkapan yang secukupnya untuk pelajar selain daripada mengekalkan persekitaran yang positif, terutamanya semasa berlaku pertelingkahan antara ibu dan bapa. Hal ini demikian kerana kesihatan mental pelajar boleh terjejas apabila perkara-perkara tersebut tidak berlaku. Selalunya, jika kesihatan mental pelajar terjejas, tugasan mereka akan tergedala dan tidak dapat disiapkan dengan baik. Oleh itu, kelengkapan dan persekitaran yang positif memainkan peranan yang penting terhadap pelajaran pelajar. Pelajar perlu mempunyai kesedaran diri terhadap pengorbanan yang telah dilakukan oleh ibu bapa mereka untuk mendidik mereka. Kadang-kala, ibu bapa tidak menunjukkan kepada anak-anaknya tentang kepayahan mereka untuk mendapatkan duit kerana tidak mahu anak-anaknya risau. Namun begitu, sebagai seorang anak, mereka harus sedar bahawa setiap duit yang ibu bapa berikan datang daripada kudrat kedua ibu bapa mereka. Pada masa yang sama, pelajar perlu menghargai jasa ibu bapa mereka dengan memberi pencapaian yang terbaik kepada mereka. Hal ini kerana pencapaian mereka adalah kebanggaan dan kebahagiaan ibu bapa mereka. Akhir sekali, semua cadangan atau solusi yang telah disebut akan berkesan sekiranya pelajar tersebut mempunyai kesedaran diri tentang masa hadapan mereka. Kesedaran ini merupakan faktor utama dalam meningkatkan motivasi pelajar tersebut untuk menghabiskan tugasan mereka dan meneruskan pembelajaran. Bukan itu saja, pihak kerajaan dan badan bukan berorganisasi juga mampu membantu dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar. Antara usaha yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan adalah memberikan bantuan kewangan dan memberikan peranti elektronik, terutamanya kepada golongan B40 dan semua pelajar yang terlibat dalam masalah kewangan. Ini setidaknya mampu mengurangkan bebanan pelajar serta keluarga pelajar tersebut dalam mencari duit untuk membeli peranti elektronik. Bukan itu saja, pihak kerajaan juga boleh meletakkan harga siling atau memberikan subsidi untuk peranti-peranti elektronik seperti laptop dan komputer kepada pelajar yang memerlukan supaya pelajar tersebut dapat meneruskan pelajaran mereka. Selain itu, pihak kerajaan juga boleh memberikan voucher atau kupon kepada setiap pelajar untuk membeli barangan keperluan seperti buku rujukan dan alat tulis. Dengan pemberian kupon ini, ianya dapat meringankan beban yang dihadapi oleh pelajar tersebut. Sekurang-kurangnya, pelajar sudah dapat mengasingkan bajet perbelanjaan untuk membeli buku dan bahan pengajian lain dengan menggunakan voucher buku ini. Pemberian voucher buku ini memberi ruang dan peluang kepada pelajar yang memiliki sendiri buku rujukan dalam membuat tugasan. Kebiasaannya, untuk mengurangkan kos, pelajar hanya mampu membuat rujukan dengan menggunakan bahan rujukan yang ada di perpustakaan. Hal ini kerana bahan-bahan rujukan yang berbentuk ilmiah agak mahal harganya. Namun, bahan yang ada juga kadang-kala terhad kuantitinya. Lebih-lebih lagi, kesibukan sebagai pelajar kadang-kala membataskan mereka untuk ke perpustakaan. Melalui pemberian voucher ini, pelajar boleh membuat rujukan pada bila-bila masa tanpa mengira tempat dan keadaan. Badan bukan berorganisasi juga mampu memainkan peranan yang penting seperti mengumpulkan dana bagi pelajar-pelajar yang menghadapi masalah pangan.
Hasil dana tersebut ianya boleh disalurkan kepada pihak berwajib untuk memberikan kepada pelajar yang terjejas dengan kewangan. Hasil daripada dana yang disalurkan, pelajar mampu menggunakannya untuk membeli keperluan pengajian dan pembelajaran mereka. Secara konklusinya, banyak bantuan yang boleh dihulurkan oleh orang sekeliling kepada pelajar untuk meningkatkan semula motivasi mereka dalam meneruskan pelajaran mereka. Oleh itu, semua pihak perlulah bersatu dan berganding bahu untuk membantu pelajar yang memerlukan bantuan, terutamanya dalam mengembalikan motivasi mereka untuk terus belajar.